KPM. Zikirlah dengan zikir ini, maka engkau akan dapat rezeki 7 petala langit. Wow, banyaknya rezeki ni. Tapi syaratnya kena sebarkan kepada 10 orang. Kalau tak sebarkan, kena musibah. Baik, aku sebarkan cepat-cepat. Aku hantar kepada Mak Long, Mak Teh, Ustaz, adik saya. Takutnya kalau aku kena musibah nanti, Aiman, matilah awak buat aku. apa tu? Ustaz, saya baru je mesej Ustaz tadi. Ada satu amalan ni Ustaz. Kalau kita buat amalan ni, kita akan dapat rezeki 7 petala langit. Tapi masalahnya, dia suruh sebarkan kepada 10 orang. Tapi kalau tak sebar nanti kena musibah Ustaz. Cepatlah Ustaz tolong sebarkan. Takkanlah disebabkan mesej ni boleh jatuhkan hukuman ke orang, bagi musibah dan sebagainya. Ini yang bagi ni kawan baik saya Ustaz. Takkannya nak tipu saya pula. Dari mana sumber dia ni dan apa tujuan sebenarnya dia nak bagi suruh kita sebar-sebarkan ni sebenarnya? Yelah, dia pun nak kita dapat manfaat daripada ayat tadi Ustaz. Aiman, tak boleh macam tu. Apa-apa kita kena tahu di mana sumber yang betul, autoriti. Dan kita kena tahu apa tujuan dia. Kalau tak, benda-benda yang tak elok akan berlaku. Ya ke Ustaz? Ya, kalau macam tu, jom saya terangkan dengan lebih lanjut. Okey? Cantik juga tu Ustaz. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, dalam slot menengah atas pendidikan syariah Islamiyah. Alright, macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Okey, para penonton sekalian, anda mesti nak tahu kan dengan siapa yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Muzakir. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Masya Allah Ustaz. Tadi saya berderu-deru, saya dapat mesej tadi Ustaz. Oh, ya ke? Tapi lepas ni Ustaz boleh ceritakan sama ada mesej hari ni betul ke tidak. Tapi sebelum tu Ustaz, okey, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, dipersilakan Ustaz. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, baik. Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini terlebih dahulu. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, nampak muka masing-masing seronok, muka masing-masing meriah hari ini nak bersama dengan Ustaz Muzakir untuk kita menceritakan topik berkaitan dengan pendidikan, mata pelajaran pendidikan syariah Islamiyah, itu berkaitan dengan sejarah perkembangan perundangan Islam. Baik, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Baik, kita nak mulakan yang pertama bersama dengan Irfan. Mana satu Irfan ni? Boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Asmah dari Amalan Syam Sungai Besar. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang saintis yang berjaya. Nak jadi saintis yang berjaya. Baik, dengar cerita Ustaz, dekat sekolah Ustaz ni ada tahfiz juga Ustaz Betul, program Ulul Albab. Ingat main-main ke? MRSM pun ada tahfiz juga tau. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Nur Amira. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Nabila dari MRSM Sungai Besar. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Wow, nak jual apa tu? Jual tudung. Okey, baik, seterusnya kita nak bersama dengan Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Syah bin Syahrizal dari MRSM Sungai Besar. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. Nak jadi jurutera dan juga hafiz Quran. Ya, wow. Betul. Seterusnya kita bersama dengan Emilia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Kristina binti Azwan dari MRSM Sungai Besar dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang saintis forensik. Wow, saintis forensik. Okey. Wow, dahsyatnya. Seterusnya kita bersama dengan Nazrin. Dipersilakan Nazrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrin Hakimi bin Hasril dan cita-cita saya adalah untuk menjadi jurutera. Wow, nak jadi jurutera yang berjaya. Betul Ustaz Betul. Apa-apa pun kita penuhkan Al-Quran di dada terlebih dahulu. Betul Ustaz? Betul. Baik. Jadi bila kita sebutkan tentang topik kita pada hari ini Ustaz sebelum kita nak belajar, sebelum kita nak buat apa saja, apa kata kita doa dulu Ustaz? Okey, sebagai Aiman sebagai ketua kelas, maka hari ini Ustaz minta Aiman baca doa. Boleh? Baik Ustaz. Sebagai ketua kelas yang berjaya ni kan. Ketua kelas kena baca doa. Baik, kita tanda tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita ada seorang lagi lah Ustaz. Kita nak bersama dengan Azim Bahira. Boleh kenalkan diri. Kita tertinggal. Sorry, jangan marah saya. Okey, boleh kenalkan diri anda. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azim Bahira binti Edi Syam. Saya dari MRSM Sungai Besar dan cita-cita saya nak jadi engineer. Nak jadi yang engineer. berjaya. Awak dapat tak mesej saya tadi? Mesej berantai tadi. Saya nak suruh awak hantar mesej tu pada kawan-kawan awak lain. Tak dapat ni? Tak dapat tak dapat. Ustaz. Tapi Ustaz dapat tadi. Ustaz dah sebarkan ke belum mesej saya Ustaz? belum sebarkan lagi. Disebabkan ada beberapa benda yang kita perlu teliti terlebih dahulu. Apa kaitannya dengan topik kita hari ini Ustaz? Okey, baik. Pertama, kita nak cerita tentang pertama sekali kita nak cerita tentang sumber hukum. Maknanya kita kena tahu sumber. Tadi kita ceritakan mana sumber. Maknanya kita kena tahu daripada mana sumber daripada mesej tu. So hari ini kita nak belajar tentang sumber hukum ataupun sumber perundangan Islam. Yang kedua, mesej tadi kita nak tahu tujuan. Takkanlah kita hantar mesej kemudian kita meninggal dunia. Kalau bukan disebabkan ajal daripada tangan Tuhan kan. Betul. Jadi kita nak tahu apakah tujuan perundangan Islam ini kita jalankan. Jadi itu adalah dua elemen besar yang kita nak belajar pada hari ini bersama murid-murid. Takkanlah disebabkan mesej tu boleh terbalik pula kita Ustaz ya. Betul. Pandai-pandai. Tapi Ustaz, Okey. lepas ni lah kita cerita. Para penonton mesti nak tahu kan apa itu yang Ustaz sebut sumber-sumber itu Ustaz. Tapi kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tapi kawan saya baik Ustaz. Kawan saya baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Maknanya kawan saya, walaupun dia baik pun, kita kena tahu juga daripada mana mesej dia Ustaz kan? Betul. Sebab kita manusia biasa. Kadang-kadang kita melakukan kesilapan. Boleh jadi dia pun ambil mesej daripada tu orang daripada lain. Alamak. Jadi tu. murid-murid, para penonton, berhati-hati bila dapat mesej berantai ni, pastikan kita tahu sumbernya. Tapi bila kita sebut sumber-sumber ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan sumber yang betul yang kita boleh dapatkan. Baik. Murid-murid, para penonton, dah bersedia ke belum untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Tunjuk good sikit murid-murid. Muka kena senyum manis-manis sikit. Boleh Okey, baik. Okey, cukup manis lah tu. Cukup manis Okey, boleh kita mulakan kelas kita hari ini Ustaz? Boleh. Dipersilakan Ustaz, Terima kasih. Boleh izinkan untuk buka ke tidak? Tak apa Ustaz, maintain. Nampak macam ni pun dah segak dah Ustaz. Okey, baik. Terima Ustaz. kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifati ilmi wahsin akhlaqna bil hilmi wa anshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih diucapkan buat ketua kelas kita yang penuh segak pada hari ini dan juga anak-anak pelajar yang berada dalam Google Meet, bukan duduk dalam TV tapi duduk di rumah masing-masing tapi bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan tidak lupa juga para penonton yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat
sejahtera buat semuanya. Baik, hari ini kita nak belajar satu tajuk dalam pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Ya. Dalam bidang perundangan Islam. Dan lebih spesifik tajuknya bernama Sejarah Perkembangan Perundangan Islam. Baik. Jadi hari ini kita nak belajar tentang apa? Apa yang kita nak dapat pada hari ini, Aiman? Hasil pembelajaran yang kita last kali setelah habis surat ni, apa yang kita nak dapat? Iaitu kita nak dapat pertama menyatakan pengertian perundangan Islam. Maknanya kita nak tahu, contohlah Aiman kan, kalau kita nak makan nasi, kita tahu itu nasi. Kalau makan nasi nak makan nasi, pilih mi. Jadi tak sesuai lah macam tu. Betul, Ustaz. Jadi pertama kita kena tahu apa maksud perundangan Islam. Yang kedua, kita nak tahu apa? Kita nak menerangkan maqasid perundangan Islam. Apa dia maqasid? Hak tu kita akan cerita sebentar saja lagi dalam bab maqasid syariah. Yang ketiga, kita nak menjelaskan prinsip perundangan Islam dan keistimewaan perundangan Islam. Ada dua lah kat sini. Satu, kita nak jelaskan prinsip, yang keduanya kita nak jelaskan keistimewaan. Okey. Sebagai contohlah analogi tadi nasi kan. Kita kena tahu apa ciri-ciri nasi. Kalau nasi mesti butiran dia daripada beras. Betul. Daripada kalau nasi lemak ada sambalnya, ada sotongnya. Begitu juga dalam perundangan Islam ada ciri-ciri dia. Ada special dia. Kalau ada banyak hidangan dekat depan mata kita, apa specialnya nasi lemak berbanding yang lain? Nasi lemak udang. Nasi lemak udang. Nasi lemak kampung baru macam tu. Jadi kita nak tengok dari sudut keistimewaan perundangan Islam ini. Yang seterusnya adalah kita nak menghuraikan sejarah perkembangan. Sebab tajuk ini adalah tajuk sejarah perkembangan, maka kita nak tahulah zaman Nabi macam mana perkembangan perundangan pada waktu itu. Kemudian zaman sahabat macam mana pula, apa yang digunakan, apa asas yang ada. Kemudian pada zaman tabi'in, iaitu manusia yang pernah berjumpa dengan sahabat, apa dia punya perundangan dan apa ciri-ciri yang ada, dan tabi'in. Maka itu adalah sejarah perkembangan yang kita akan cerita dengan lebih lanjut. Dan yang kelima, menilai kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan. Maknanya kita dah belajar dah sejarah ni. Kita dah tahu ciri-ciri dia, kita dah tahu keistimewaan dia. Maka apa tujuan dan apa kepentingan dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik. Dan yang keenam, iaitu kita nak merumuskan kepentingan sejarah perundangan Islam untuk diamalkan dalam pelbagai situasi. Kita dah tahu dah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas sebagai contoh. Jadi macam mana kita nak aplikasi dalam kehidupan kita, dalam situasi-situasi. Kalau berlakunya macam ni, macam mana Al-Quran selesaikan? Apa dalil daripada Al-Quran? Jadi secara mudah, kalau kita tengok item di sebelah hujung ini, ini adalah subtopik. Iaitu item-item yang ada dalam setiap hasil pembelajaran, ataupun kalau kita fiqh kita panggil samarat lah macam tu, hasil. Jadi keenam perkara ini kita kena dapat di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Baru starting baru mula. Sebab itulah Ustaz dapat jadi fellow Yadim terbaik 2016, bukan calang-calang Ustaz yang kita bawa pada hari ini, okey? Tapi Ustaz, tadi Ustaz sebut perundangan. Perundangan ni sebenarnya apa pengertian Ustaz? Dipersilakan. Okey, terima kasih Aiman. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita tengok dulu gambar asas kat sini, iaitu ada seorang lelaki, saya rasa anak-anak murid dah tahu dah siapa dia ni. Jadi saya nak tahu dan saya nak tanyakan kepada anak-anak murid saya, iaitu apakah sumber minuman yang sedang dilakukan oleh sahabat kita ni, dan juga apakah tujuannya. Okay, siapa nak jawab? Silakan. Boleh angkat tangan. Saya dan sebut nama awak. Okey, silakan. Silakan Amira. Sumber air itu adalah daripada sungai dan tujuan dia minum untuk menghilangkan dahaga. Baik, terima kasih Amira. Tepat sekali kedua-dua jawapan. Sumber air ini datang daripada sungai. Dan yang keduanya tujuannya adalah untuk menghilangkan dahaga. Baik, kita tengok gambar yang seterusnya. Baik, lelaki ini telah menanamlah penanaman ni lah, tanaman ni. Jadi saya nak tanya, dari mana sumber tanaman ini jadi, dan yang keduanya apakah tujuan tanaman ini dihasilkan ataupun ditanam? Silakan, siapa-siapa? Okey, boleh angkat tangan? Saya. Okey. Siapa tu Ustaz?
Amelia, silakan. Amelia. Okey, silakan. Okey. Tanaman tersebut berasal daripada biji benih dan tujuannya adalah untuk membekalkan sumber makanan dan tenaga yang mencukupi untuk manusia. Terima kasih Amelia, betul jawapan, iaitu tanaman ini datang pada biji benih. Dan yang keduanya, tujuannya betul. Tujuannya adalah untuk memberi tenaga kepada manusia. Dan gambar yang terakhir pada hari ini. Apakah sumber hakim ni menjatuhkan hukuman dan juga apakah tujuan hakim ini untuk menjatuhkan hukuman? Okey, silakan siapa-siapa. Saya nak cuba Ustaz. Okey, silakan Arif. Sumbernya adalah buku undang-undang ataupun akta yang mana bertujuan untuk menghukum pesalah dan memberi keadilan kepada manusia. Terima kasih Arif. Betul jawapan Arif ni, iaitu sumber perundangan ini adalah daripada buku akta dan juga tujuannya adalah untuk mengadili kes-kes mahkamah. Maka kita nak belajar tentang apa dia? Kita nak belajar sumber perundangan pada hari ini. Jadi baik, kita tengok. Kita sentuh dulu terlebih dahulu akan saya. Baik, kita sentuh yang seterusnya, iaitu maqasid perundangan Islam. Baik. Pengertian perundangan Islam ni daripada sudut bahasa dan istilah ni macam mana Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Aiman. Pertama sekali dari sudut bahasa, iaitu jalan lurus yang menunjukkan kepada kebaikan. Okey. Kalau jalan yang salah ataupun jalan yang berkebangkok ni tak dikira lah. Dan dari sudut istilah, dari sudut konsep, apa yang kita fahami adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, disyariatkan kepada siapa? Kepada umat manusia. Untuk apa? Yang meliputi aspek akidah, syariat, akhlak dan peraturan-peraturan yang diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Okey. Baik. Jadi secara mudahnya, tadi kita dah cerita perundangan Islam. Kita nak tengok maqasid pula ni. Jadi dari sudut maqasid ni asal jamak daripada perkataan maqsad. Apa maksud dia? Adalah tujuan. Dan syariah pula adalah jalan ke arah sumber kehidupan. Maka setelah kita gabungkan perkataan maqasid dan syariah, kita dapat satu istilah yang lengkap, iaitu tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah. Dan dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi dan ia menjadi panduan hidup umat manusia. Apa jenis-jenis dia Ustaz maqasid syariah ni? Kalau Ustaz boleh ceritakan. Jenis-jenis maqasid syariah ataupun 5 perkara asas yang ada dalam maqasid syariah ni, kita guna sifir Hanan. Hanan. Sifir Hanan kita pakai. Jadi saya nak dengarlah suara anak-anak murid, iaitu H tu merujuk pada harta. Siapa-siapa nak bantu Ustaz, apa maksud menjaga harta ni? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Irfan. Itu harta merujuk pada menjaga harta ataupun dalam bahasa Arab dia ialah hifzul mal. Hifzul mal. Betul Irfan. Maknanya Allah mengharamkan kita mencuri barang orang lain kerana nak jaga harta kita daripada diambil dengan cara yang salah. Okey, seterusnya A merujuk pada apa? Silakan. Boleh angkat tangan. Cuba Saya, Amelia. Silakan Amelia. Okey. A merujuk kepada menjaga agama ataupun hifzul din. Okey, hifzuddin. Betul Amelia, iaitu Allah mengharamkan untuk kita murtad keluar pada agama sebab nak menjaga kesucian agama Islam. And nasab, apa maksudnya? Silakan. Seterusnya. Saya Ustaz. Nazrin. And bermaksud nasab, iaitu menjaga nasab ataupun dalam bahasa Arabnya hifzul nasab. Betul Nazrin. Sebab itulah Allah mengharamkan zina untuk jaga keturunan kita daripada unsur-unsur zina yang tak elok. Dan apa maksudnya? Silakan. A bermaksud akal, iaitu hifzul akal yang bermaksud menjaga akal. Okey, baik, betul. Terima kasih Harif, iaitu kalau contoh bagi A ni, iaitu menjaga akal adalah Allah mengharamkan untuk kita minum arak, Aiman. Bayang kalau orang minum arak, tengok kes macam mana. Langgar apa semua dalam keadaan yang tak sioman dan sebagainya. Bawa kereta masuk dalam laut tu. Bawa kereta masuk dalam laut. Okey, na'udzubillah. Dan yang terakhir sekali, N, nafs. Okey, silakan siapa nak share. Okey, silakan. Saya Ustaz. Okey, silakan. N merujuk kepada hifzun nafs, iaitu menjaga diri.
Terima kasih Amira. Maka ni merujuk nafs ataupun diri. Allah haramkan kita sama ada kita bunuh diri ataupun kita bunuh orang lain. Sebab Allah sayang kat kita ni. Tak kalah kita tak menghargai nyawa yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu kita kena pakai pelitup muka Ustaz kan? Betul. Sebab menjaga nyawa gitu Ustaz. Betul. Hifzu apa dia? Hifzun nafs Ustaz. Hifzun nafs. Okey, ada tak soalan nak tanya setakat ni? Silakan. Ada ke murid-murid nak tanya soalan? Boleh angkat tangan? Ustaz, Okey, ya Azim. saya nak tanya, kenapa untuk menjaga maruah diri tak ada dalam 5 maqasid syariah ni? Okey, terima kasih Aziz. Sebenarnya ada, tapi dia terletak dekat hifzun nafs, iaitu Allah tidak suka kita memfitnah orang lain. Maksudnya menjaga maruah ni termasuk dalam hifzun nafs. Kita tak boleh nak kutuk orang, hina orang, fitnah orang. Maka menjaga maruah diri sebagaimana soalan Azim tadi termasuk dalam nafs ataupun hifzun nafs. Baik, ni maknanya Ustaz, bila kita jaga 5 perkara ni, inilah yang disebutkan di dalam agama kita Ustaz. Tapi dalam agama kita pun kita kena ada satu prinsip pegangan tu Ustaz. Betul. Apa prinsip di dalam perundangan Islam? Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Yang mana ada 5 prinsip yang kita pakai dalam perundangan Islam ni. Kalau tak ada ni, maka kita tak boleh gelarkan ia perundangan Islam. Sebab perundangan Islam ada 5 ciri ini. Pertama sekali adalah al-adalah, iaitu adil. Apa contoh je? Pencuri tak kira darjat pun. Kalau ia mencuri sesuai dengan hukum agama, maka dia layak dipotong tangan mengikut nas agama. Bukan kita potong-potong sendiri. Kok suka dia? Tak adil juga macam tu. Suka hati je potong. Aku mencuri, akulah potong tangan. Tak boleh macam tu. Tapi dia mesti ikut nas-nas agama. Yang keduanya adalah adamul haraj ataupun tidak menyusahkan. Apa contohnya? Rukhsah, kemudahan. Kita musafir, jalan jauh, penat. Maka Allah bagi keringanan solat jamak dan qasar. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Tapi jangan kita permudahkan. Jangan memudahkan. Jangan buat mudah. Baik. Yang ketiga adalah syumul, menyeluruh. Maknanya ke semua apa yang dalam hidup kita ni semua ada hukum. Dia menyeluruh. Tak ada ni tak ada hukum ni tak ada dosa pahala. Tak. Tapi dalam keseluruhan hidup kita meliputi seluruh kehidupan manusia. Yang keempat, qillatut takalif. Maksudnya sedikit tanggungjawab. Jangan salah faham. Sedikit tanggungjawab ni Aiman, dia bukan maksudnya tak ada tanggungjawab langsung. Maknanya ada tanggungjawab ataupun tugas yang Allah bagi kepada kita. Sebagai contoh adalah mendirikan solat 5 waktu. Tak beban sebenarnya bagi kita. Kalau orang tu rasa terbeban, ada penyakit hati lah mungkin macam tu kan. Jadi ada tanggungjawab tapi tidak membebankan. Dan yang kelima adalah tadarruj fi at-tashri', iaitu beransur-ansur. Ada hukum yang terus turun dan ada hukum yang beransur-ansur. Sebagai contoh dalam peringkat pengharaman arak ada 3 peringkat. Jadi satu-satu disebabkan benda tu dah biasa dah berlaku dekat satu-satu kawasan tu, maka Allah turunkan hukum secara ansur-ansur. Jadi ini yang kita sebutkan sebagai prinsip perundangan Islam. Tapi saya tak berapa nak faham lagi lah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh tunjukkan apa di antara situasi yang berlaku di dunia ataupun di negara kita ni, supaya kita boleh lebih faham lah apa sebenarnya prinsip maqasid ni. Tapi kita berehat sekejap Ustaz. Boleh? Okey, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ustaz, saya dah tak boleh dah Ustaz. Saya nak terkejun sekarang. Jangan macam tu Aiman. Kenapa terkejun ni Ustaz? Saya nak terkejun meja ni Ustaz. Jangan Aiman. Allah ni sayang kat kita. Ingat kita belajar maqasid syariah, menjaga nyawa. Jangan orang tak sayang saya dah Ustaz. Allah sayang kita man. Okey, sabar dulu. Sebab kita hidup dekat muka bumi ni ada tujuan kita. Jadi jangan pernah rasa nak bunuh diri ataupun kita buat bunuh diri. Sebab tuntutan agama prinsipnya adalah menjaga nyawa. Baik. Maknanya saya tak boleh buat perbuatan tak tadi boleh, Ustaz. Aiman, tak boleh. Haram, berdosa besar. Kalau ada kawan-kawan kita yang menghadapi situasi macam tu, apa dia kena buat Ustaz? Okay, terima kasih Aiman. Pertama sekali kita kena buat apa? Kita kena rujuk pada orang yang pakar ahli dia. Jangan tanya kawan-kawan kita yang tak tahu. Kita kena tanya kawan kita yang tahu. Tanya pakar macam mana, rujuk pada orang-orang soleh, tanya pandangan apa semua. Dan
paling penting kalau tak ada sumber rujukan daripada pakar apa semua, kita kena sayang kat diri kita. Okey, baik Ustaz. Macam mana kita nak memahami dengan lebih dalam lagi Ustaz berkaitan dengan prinsip perundangan Islam ni? Silakan Ustaz. Okey, baik, terima kasih Aiman. Sekarang kita nak masuk dulu keistimewaan perundangan Islam. Ada 5 elemen utama. Pertama sekali adalah perundangan Islam ini dia kekal, dia tak berubah. Kalau dulu kita pakai Al-Quran, dulu, kini dan selamanya kita pakai Al-Quran. Yang kedua adalah sebagaimana situasi Aiman tadi, menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan. Ataupun dalam buku Qawaid Fiqhiyah menerangkan jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid. Maknanya kalau mudarat datang, kita kena tolak, kita kena jangan bagi dia datang kat kita. Menolak kemudaratan. Dan yang kedua, kalau ada kebaikan kita kena terima. Jangan tolak pula. Jangan terbalik. Dan yang ketiganya, kita ada ganjaran di akhirat. Maknanya apa sahaja yang kita buat dari sudut ketaatan, ada ganjaran di akhirat. Kita buat kejahatan, ada hukuman di sisi Tuhan. Yang keempat adalah hubungan. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Dan kadang-kadang orang terlupa bahawasanya keistimewaan perundangan Islam ni juga menjaga antara hubungan manusia dan juga alam semula jadi. Kita tak boleh nak buang sampah merata-rata. Tak boleh. Sebab itu adalah salah satu keistimewaan perundangan Islam dan kita tak boleh buat benda-benda begitu. Dan yang terakhir sekali adalah sekiranya undang-undang Islam kita laksanakan di dunia, hukumannya terlepas di akhirat sebagaimana yang ditulis pelepasan hukuman di akhirat. Contoh, orang mencuri kena potong tangan. Dosa mencuri dah tak ada dah. Jadi dia terlepas hukuman di akhirat. Ada contoh-contoh Ustaz yang Ustaz boleh bagi keadaan yang berlaku di negara kita Ustaz? Okey, baik. Kalaulah kita tengok dalam keadaan negara kita kan, macam-macam kita merosakkan alam sekitar. Padahal tak boleh benda tu. Ada undang-undang. Okey, contohlah kita terus kepada slide ini. Okey. Anak-anak pelajar, maafkan saya, murid-murid sekalian. Okey. Saya nak tanya, ada 2 prinsip, maafkan saya, ada 2 maqasid syariah yang terlibat daripada gambar ni. Iaitu doktor tu maut, satu, yang keduanya dia tetap perompak. Dan dirompak harta dia. Ada 2 situasi. Meninggal dunia dan juga dirompak hartanya. Apakah maqasid syariah yang berkaitan dengan gambar ni? Silakan, siapa nak jawab? Murid-murid kita di rumah pun boleh cuba juga tahu untuk menjawab soalan ni. Siapa nak cuba? Silakan. Siapa tu? Saya nak cuba Ustaz. Silakan Amelia. Baiklah. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta. Dan yang kedua, hifzul nafs, menjaga diri. Okey, terima kasih Amelia. Betul 2 poin Amelia tadi. Pertama, hifzul mal sebab apa? Yang melibatkan rompakan, maka kita kena jaga harta. Yang keduanya adalah hifzul nafs, iaitu menjaga diri. Baik. Tapi sebenarnya Ustaz, perundangan ni daripada mana datangnya? Daripada tok nenek kita ke, moyang kita ke, daripada mana datang ni Ustaz? Silakan. Okey, baik, terima kasih Aiman. Baik, kita masuk dalam subtopik seterusnya, iaitu sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam. Baik. Pertama sekali kita nak cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun. Boleh tak murid terangkan ataupun ceritakan kepada kita 2 sumber hukum pada zaman Nabi ni? Silakan, siapa-siapa? Boleh angkat tangan? Saya nak cuba. Okey, silakan Arif. 2 sumber hukum pada zaman Rasulullah ialah yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Okey, terima kasih Arif. Betul jawapan Arif. 2 sumber hukum pada zaman Rasulullah iaitu Al-Quran, hadis ataupun kita panggil as-sunnah lah. Okey Arif, sekarang ni kan pada zaman Nabi di Mekah, apa yang berlaku? Boleh Arif ceritakan sikit? Perundangan di Mekah ni sebenarnya dia berlangsung secara 13 tahun. Rasulullah pada ketika itu dia lebih menekankan kepada pembentukan akidah dan memelihara akal pemikiran. Antara perkara yang diberikan tumpuan adalah sebagai contohnya larangan membunuh anak perempuan, berzina, minum arak dan segala bentuk penindasan serta keganasan. Okey, baik, terima kasih Arif. Betul jawapan Arif. Yang seterusnya, ini tepinya adalah timeline. Tadi kita dah masuk zaman Nabi di Mekah. Okey, zaman Nabi di Madinah. Siapa-siapa murid untuk kita ceritakan sikit. Silakan. Siapa nak cuba pula? Saya nak jawab. Okey, Azim. Okey. Okey, untuk di Madinah pula, kita ada 3 poin apa yang berlaku. Yang pertama, Nabi telah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar.
Dan yang kedua, Allah telah memberi peringatan kepada Nabi tentang sifat-sifat orang munafik dan berhati-hati dengan orang Yahudi yang sentiasa melakukan pemusuhan. Dan poin yang terakhir ialah di sini juga pelbagai ibadat telah disyariatkan seperti puasa, zakat dan haji. Okay, terima kasih Azim. Betul ketiga-tiga poin Azim tadi, iaitu penyatuan Muhajirin Ansar, peringatan tentang orang Yahudi dan munafik dan kewajipan ibadah. Di Mekah ada kewajipan ibadah tapi lebih meluas ketika mana Nabi berada di Madinah. Itu zaman Nabi. Kata kita tengok pula zaman sahabat. Jom. Baik, murid silakan siapa-siapa nak ceritakan pada zaman sahabat. Okey, siapa pula nak cuba? Saya nak cuba, Ustaz. Okey, Amelia. Aktif Amelia hari ni ya. Bagus. Silakan. Okey, pada zaman sahabat, ayat Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk mushaf. Baik. Dan seterusnya, masalah-masalah baru dibincangkan melalui ijma' sahabat. Dan seterusnya, hukum-hukum baharu pula terhasil daripada ijtihad. Dan yang seterusnya, lahir ramai fuqaha dalam kalangan sahabat, terutamanya dalam bidang perundangan. Okey, baik. Terima kasih Amelia. Kesemua keempat-empat jawapan Amelia tepat sekali, iaitu pengumpulan ayat Al-Quran, ijma' ulama, hukum-hukum baru muncul dan juga lahir ramai fuqaha pada zaman ini. Zaman tabi'in macam mana pula? Silakan anak murid saya nak jawab. Okey, siapa pula nak cuba? Saya, Ustaz. Okey, silakan. Nazrin, silakan. Pada zaman tabi'in, perbincangan masalah fiqh secara meluas menyebabkan berlakunya khilaf. Antara sebab berlakunya khilaf ni adalah disebabkan perkembangan wilayah Islam yang lebih luas sehingga ke negara China di sebelah timur dan Sepanyol pula di sebelah barat. Seterusnya, terdapat banyak sumber rujukan hasil daripada penterjemahan dan penulisan serta pembukuan kitab-kitab muktabar. Dalam pada itu, keprihatinan para khalifah kepada ilmu fiqh ini menyebabkan lahirnya ramai tokoh ilmuwan yang hebat. Dan yang terakhir sekali, perkara yang menyebabkan berlakunya khilaf adalah disebabkan kebebasan diberikan kepada para ulama untuk mengeluarkan pendapat dan idea masing-masing sehingga wujudnya khilaf. Okey. Terima kasih Nazrin. Kesemua jawapan Nazrin tadi betul semua dan itulah apa yang kita ceritakan di dalam slide ini. Dan yang terakhir sekali pada zaman tabi'in. Silakan murid untuk jelaskan sedikit. Okey, silakan. Saya nak cuba, Ustaz. Okey, Irfan. Pada zaman tabi'in ni, sumber-sumber perundangan Islam semakin banyak dilakukan perubahan berbanding zaman-zaman sebelumnya. Dan pada zaman tabi'in ini juga, sumber perundangan Islam terbagi kepada dua, iaitu sumber berdasarkan dalil-dalil yang disepakati dan sumber dalil-dalil yang tidak disepakati. Baik, terima kasih Irfan. Maka ada dua sumber, iaitu hukum hakam yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas dan dalil sumber yang tidak disepakati. Maka secara mudah ciri-ciri khusus perundangan Islam pada zaman tabi'in sebagaimana Irfan cerita tadi adalah pertama, ilmu fiqh telah mencapai peringkat kematangan. Yang keduanya, ulama hadis yang terkemuka lahir. Sebagai contoh apa dia? Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan lain-lain. Yang ketiganya, lahir ramai tokoh ulama yang ulum. Dan ada lagi tiga, iaitu pembukuan ilmu dan penterjemahan kitab ilmiah telah berkembang dengan pesat, perkembangan perkembangan semakin meluas dan juga yang terakhir sekali adalah motivasi dan sokongan daripada khalifah dan juga lahir pelbagai istilah fiqh. Maka secara rumusannya Aiman dan juga para penonton sekalian, pada zaman Nabi adanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber perundangan. Pada zaman sahabat ada Al-Quran, ada hadis, ada qiyas dan ijma'. Bab ini kita belajar dalam tajuk usulul fiqh, dalil hukum yang disepakati. Okey, baik Ustaz. Kita nak tahu berkaitan dengan tabi'in, tapi kita berehat sekejap Ustaz. Okey, baik. Okey. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Oh, banyak juga benda kita boleh rujuk sebenarnya.
Ustaz, selain daripada Al-Quran, Sunnah dan sebagainya Ustaz, ada tak sumber-sumber lain yang kita boleh rujuk juga Ustaz? Silakan. Terima kasih Aiman. Antara sumber hukum yang tidak disepakati adalah ada 8 dekat sini. Maknanya kenapa tak sepakat? Okey, kita bayangkan macam ni lah Aiman. Kita semua ni adalah Syekhul Islam ataupun kita ni ulama. Okey. Jadi kalau ijma', kalau kita dengar perkataan ijma', maksudnya persepakatan semua orang ada dalam konti ni, semua dalam sepakat kat sini. Semua sepakat. Itu nama dia ijma'. Yang seterusnya kalau kita pernah dengar perkataan jumhur ataupun majoriti. Majoriti dalam kalangan kita bersetuju terhadap satu-satu hukum. Itu majoriti. Dan sebahagian kecil yang tak setuju, nama dia sebahagian dalam kalangan ulama. Jadi dalam sumber hukum yang tidak disepakati ini, dalam 8 bentuk ini, ada ulama setuju masalah musalah sebagai sumber hukum, ada yang tak setuju. Contohlah, saya mungkin setuju dekat masalah dengan istishab, tapi Aiman tak setuju dekat masalah ataupun murid-murid tak setuju. Macam gitulah secara asasnya untuk kita faham. Okey, apa pentingnya Ustaz kita pelajar pada hari ini perundangan ni dalam kehidupan kita ni? Undang-undang ni apa penting dia? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Aiman. Kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan kita adalah pertama, kita nak perkukuhkan akidah kita. Akidah macam mana? Akidah yang sahih. Sebab ada akidah yang tak sahih. Orang kata tu ayah pin, kaki di langit lah apa. Ada lagi yang mimpi-mimpi saya tak tahu. Kita mimpi, kita syok. Buat macam-macam lah dalam mimpi. Boleh terbang Ustaz? Boleh terbang. Tapi ini mimpi pula jadi wahyu bagi mereka yang inilah. Dan yang keduanya adalah kebaikannya adalah melakukan kebaikan dan menjaga, maafkan saya, iaitu amar makruf nahi mungkar secara mudahnya, iaitu kita nak buat baik dan kita nak tolak kemungkaran. Yang ketiga adalah kepentingan perundangan ni dia sesuai dengan naluri kita. Fitrah kita, natural. Dan yang keempat, menjamin kesejahteraan kehidupan. Jadi undang-undang ni apa? Sebab kita nak harmoni, kita nak bahagia. Dan yang kelimanya adalah mewujudkan keadilan. Apa maksud adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak jadi adil kita makan nasi dalam tandas. Sebab makan betul, tapi tempat pula salah. Betul. Jadi tapi Ustaz, saya kalau belajar sejarah je ngantuklah Ustaz. Tapi sebenarnya apa kepentingan sejarah ni Ustaz yang perlu kita tahu? Terima kasih Aiman. Antara kepentingan sejarah yang kita boleh ambil pada hari ini adalah nak menjaga keharmonian dan kelangsungan Islam. Kita tahu macam ni zaman dulu berlaku yang tak elok. Kita kena ambil iktibar. Yang keduanya adalah menjaga kemaslahatan umum. Sebab kita nak semua orang dalam keadaan baik. Semua orang dalam keadaan sejahtera. Semua orang tak melakukan maksiat, jenayah dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah satu bentuk pendidikan. Memberi pendidikan, pembaharuan dan perlindungan kepada masyarakat. Yalah Ustaz, macam kita bawa kereta kan. Bawa kereta Ustaz daripada Sungai Besar sana tu kan. Datang ke sini Ustaz ada traffic lightnya kan. Ada satu tempat tu kita boleh speed, tak boleh speed dan sebagainya. Yalah, hatta nak bawa kereta pun ada dia punya syarat-syarat dia ataupun perundangan dia. Betul Ustaz Betul. Okey, baik. Mungkin Ustaz boleh rumuskan sikit. Apakah yang kita boleh rumuskan dalam topik kita hari ini? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Aiman. Secara rumusannya ada 6 hasil pembelajaran yang kita nak dapat di hujung. Maka kita dah dapat apa dia? Iaitu pengertian perundangan Islam. Kita dah dapat maqasid perundangan Islam. Apa tujuan? Apa ciri-cirinya? 5 asas. Yang ketiganya, kita dah menjelaskan prinsip perundangan Islam dan keistimewaan perundangan Islam. Yang mana adilnya, tidak menyusahkannya dan sebagainya. Dan yang keempat adalah menghuraikan sejarah perkembangan sumber perundangan Islam. Zaman Nabi macam mana, zaman sahabat macam mana dan seterusnya. Yang keempat, yang kelima, merumuskan kepentingan sejarah. Jadi apa yang kita dapat hari ini? Perundangan Islam berasaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan dalil hukum yang tak disepakati. Dia sesuai digunakan sepanjang zaman. Dan kenapa? Sebab tujuan syariat ataupun perundangan Islam ni adalah nak menjaga keharmonian, nak menjaga kemaslahatan dan bagi pendidikan kepada semua orang. Okey. Baik. Jadi Ustaz, ini yang kita boleh capai dalam mata pelajaran kita pada hari ini. Betul Ustaz? Betul. Aiman faham ke?
Uish, ya Allah Ustaz. Baru saya faham sebenarnya kenapalah Ustaz larang saya untuk sebar-sebarkan mesej yang saya dapat Ustaz. Rupa-rupanya dengan maqasidnya, dengan prinsip yang kita kena jaga, dengan bagaimana kepentingan maqasid ni dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Ustaz. Saya dah bertaubat dah. Lepas ni saya tak buat dah. Lega saya dengar. saya nak pandang mesej-mesej tu. Okey, baik Ustaz. Saya ni biasalah ketua kelas yang rajin Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu Ustaz, di mana saya boleh dapat kerja-kerja rumah yang berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ni Ustaz? Okey, kita boleh dapat daripada portal Sumberku. Boleh rujuk di situ untuk tengok kerja dan sebagainya. Okey, baik Ustaz. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan macam mana murid-murid? Okey ke? Okey ke murid-murid? Okey. Okey, kalau dah tunjuk good macam gitu tu, okey lah tu Harapnya semua dapat faham berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Murid-murid, ada special tau. Ustaz bawakan kepada kita pada hari ini dengan cerita Ustaz nak bercerita. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik. Kalau nak dengar Ustaz bercerita, terus bersama dengan kami dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid daripada MRSM Sungai Besar. Betul Ustaz? Betul. Yang bersama dengan kita pada hari ini dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Dipersilakan Ustaz. Hadirin sekalian, cuba kita fikir sejenak. Andai katalah di dalam dunia ini tak ada langsung undang-undang bagi memelihara masyarakat, mendidik manusia, apa yang akan jadi? Sudah pasti berlakunya kemungkaran, maksiat dan sebagainya di seluruh dunia. Alhamdulillah, Allah aturkan, Allah turunkan Rasul, Al-Quran dan tidak lupa juga ijma' qiyas dan dalil hukum yang tidak disepakati. Tujuannya untuk apa? Untuk mengangkat keadilan buat semua orang. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira warna kulit dan rupa. Maka kita tengok buktinya hari ini Al-Quran bila kita ikut dari sudut perundangan, kesannya Islam tersebar di seluruh dunia dan Islam menguasai 2/3 dunia pada waktu dahulu. Dan kita lihat apabila kita tidak melaksanakan perundangan Islam dengan baik, maka negara akan hancur, umat akan binasa. Sebagaimana kata-kata ulama, idza salaha al-ummah, idza salaha al-qada, salahat ummah. Idza fasada al-qada, fasadat ummah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM